Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs, kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidis Syaitan, karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang mana insya-Allah dalam 26 hari bulan Oktober, insya-Allah kita akan membuka kuliah baharu menggunakan kitab yang baharu, tetapi masih lagi dalam topik yang sama, Tazkiyatun Nafs, iaitulah kita menggunakan buku yang asas, Al-Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 prinsip dalam penyucian jiwa, karangan guru kami Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Itu insya-Allah akan kita adakan secara on-site insya-Allah di bangunan baharu Yayasan Ta'lim. Jadi itu sebagai satu makluman untuk mereka yang nak meneruskan pengajian subjek Tazkiyatun Nafs. Cuma kita buat murajaah baliklah, maknanya kita ulang kaji balik dengan kita bahaskan semula 10 prinsip Tazkiyatun Nafs. Itu kita meraihkan mereka-mereka yang mungkin baru nak menyertai pengajian kita, dan kita juga nak bagi mereka yang sudah mengikuti kuliah ini lama, maknanya kita murajaah lah, kita membuat ulang kaji dengan menghadirkan diri insya-Allah bagi mereka yang mampu dan juga berkelapangan dan yang ingin mengikuti kuliah kita itu secara on-site. Kita akan buat di bangunan Yayasan Ta'lim yang baharu. Jadi itu adalah satu pengumuman lah bagi mereka yang berkenaan yang mengikuti kuliah kita ini, khusus dalam topik Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa. Baik, jadi insya-Allah pada kuliah kali ini kita akan menyambung perbahasan kita daripada kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidis Syaitan, iaitu perbahasan kita berkenaan dengan nama-nama alat-alat hiburan, alat-alat yang melalaikan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan juga athar daripada salafus salih, sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, mengikut mereka, walladzina tabauhum bi ihsan, mereka yang mengikuti golongan yang terbaik itu dengan ihsan. Baik, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, faslun wa amma tasmiyatuhu Qur'anu syaitan. Ni yang keberapa dah ni? Kena kira balik lah kan. Kena kira balik 7, 8 macam itulah, 9 atau 7, 8 dah masuk yang ke 7 kalau tak salah. Tapi tak apa, yang penting kita sampai pada waktunya kan. Wa amma tasmiyatuhu Qur'anu syaitan. Jadi adapun penamaannya Quran syaitan. Pelik tu kan? Quran syaitan. Sekali kalau kita dengar tu terkejut kan? Dia kata apa ni? Mana ada Quran syaitan? Kan? Quran lah, Quran kalamullah. Itu kita perlukan penjelasan. Apa maksud Quran syaitan? Antara nama yang sabit tentang merujuk merujuk kepada alat-alat nyanyian, alat-alat hiburan yang melalaikan, maksur daripada tabi'in. Maknanya diriwayatkan daripada tabi'in, dan ada juga hadis-hadis yang marfu' yang menyokong penamaan ini. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, fama'thurun 'ani tabi'in wa amma tasmiyatuhu Qur'anu syaitan fama'thurun 'ani tabi'in. Adapun penamaan
alat-alat nyanyian, alat-alat yang hiburan yang melalaikan ini dinamakan Quranus Syaitan, maka ianya maksur daripada tabi'in. Maknanya dia diriwayatkan daripada tabi'in. Dan waqad ruya fi hadithin fihi hadithun marfu', dan telah diriwayatkan tentang penamaan ini hadis yang marfu', hadis yang sampai kepada Nabi SAW. Antaranya apa yang kita tengok dulu yang tabi'in riwayatkan. Antaranya apa yang disebutkan oleh Qatadah. Qatadah ibnu Di'amah As-Saddusi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, lamma uhbita iblis qala ya rab la'antani fama amali fama amali qala as-sihru qala fama qur'ani qala asy-syi'ru qala fama kitabi qala al-washmu qala fama ta'ami qala kullu maitah wa ma lam yudhkar ismullah alayhi wa ma lam yudhkar ismullah alayhi qala fama syarabi qala kullu muskirin qala kullu muskirin qala fa aina maskani qala al-aswaq qala fama sawti qala al-mazamir qala fama masayidi qala an-nisa. Hadha huwa al-ma'ruf fi hadha waqf. Ini asar daripada tabi'in. Dia bukan hadis, dia bukan hadis yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhati-hati, kita tak sandarkan asar ini kepada Nabi. Yang jadi, kalau jadi hukum palsu tu bila kita sandarkan kepada Nabi. Ini kena faham. Kita kena faham. Kebanyakan orang dia keliru. Bila dia tengok macam contoh aplikasi cek semak hadis tu kan selalu dia akan letak semukhadis.com, ada satu aplikasi tu, bagus aplikasi tu, tapi dia ada kelemahan ni dari sudut macam mana kita nak menggunakan. Orang awam dia tak berapa faham sangat macam mana cara penggunaan. Sebab itu kita katakan macam mana pun kena datang kelas, kena datang kuliah. Ni sempena dengan kita Yayasan Ta'lim kita dah siap bangunan baru. Kita pun dah tengok kelas baru yang diadakan baru-baru ini, maknanya kehadiran pun memberangsangkan. Alhamdulillah, kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pendiri, pengasas, mereka yang berusaha untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan majlis ta'lim, menyebarkan kita kata ilmu yang sahih, Al-Quran, As-Sunnah, apa sahaja ilmu yang berkhidmat untuk Al-Quran dan Sunnah, kita sangat gembira, kita sangat seronok, dan kita kena pakat-pakat ajaklah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Jadi kalau yang mungkin yang jarak jauh sikit boleh, yang ada kemampuan yang jarak jauh sikit boleh rancang, dan kita bila ada bangunan baru ni, insya-Allah lah, maknanya tidaklah macam dulu kan. Dulu mungkin sempit, surau pun kecil kan. Sekarang ni dah ada. Anda pun tak pergi lagi, insya-Allah kita pun tak sabar nak pergi. Bangunan baru ni pakat-pakat kita menyemarakkan majlis ilmu. Itu yang penting. Dan tak selana maknanya kuliah-kuliah itu berperingkat-peringkat lah. Maknanya tidaklah kita, mungkinlah ada asatizah kita yang mungkin tak ada lagi kuliah dia yang awal, mungkin asatizah yang tak ada lagi kuliah-kuliah mereka itu, kita bersabarlah, maknanya kita pakat-pakat bantu apa yang patut. Jadi itu apa kita kata sebagai satu bentuk sokongan kita. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan juga ketakwaan, dan janganlah kamu saling bertolong-tolongan dalam dosa dan juga permusuhan. Jadi antara kebajikan yang terbesar dalam zaman ini, zaman yang penuh pancaroba fitnah, adalah kebajikan dalam menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu yang sahih adalah kebajikan yang tertinggi. Itu tanpa syak. Dengan wasilah apa sahaja yang kita ada, kita sampaikan ilmu. Dan dalam konteks kita nak mencerdikkan umat adalah dengan kita menggalakkan mereka untuk menghadiri majlis ilmu. Mungkin kita masih lagi dalam maknanya fasa nak peralihan kan, daripada online nak ke onsite ni macam agak mencabar kan, pasal kita dah lama online kan. Dah lama online, jadi kita nak beralih ke onsite ni
So banyak cabaran dan kita kena pakat-pakatlah bersama-sama. Yang paling penting kita minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, wala ta'jiz. Ini apa dia, bersemangatlah dalam mengejar apa yang dapat memberi manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan mudah putus asa, jangan mudah merasa lemah. Itu kita pakat-pakat pesan. Ini kita kata apa, promo lah kan. Tak apa, dalam kelas kita terbuka saja untuk kita apa sahaja galakkan kebaikan, maksudnya kita kena sebut. Baik, kita kena ingat kan, dalam kuliah-kuliah kita memang tak, kita tak kedekut untuk bagi galakan Tuhan. Alhamdulillah, sebab dia bagi peringatan untuk kita juga. Baik, jadi anda bagi tahu tadi contoh hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW itu, dia dikira sanadnya, contoh ada perawi yang sangat lemah, syadidul dha'f, ataupun dhaif jiddan, ataupun maudhu' ataupun palsu, la asla lahu, tiada asalnya. Jadi kebanyakan orang awam mereka tidak tahu cara macam mana berinteraksi. Sebab itu contoh macam athar Qatadah ni, kalau kita terjemahkan dan kita buat pencarian dalam semak hadis tu ataupun apa-apa aplikasi yang status hadis, orang awam akan jumpa statusnya palsu. Anda cakap terus terang. Dan ini jugalah kebanyakan orang yang kadang-kadang mereka menulis buku. Anda terpaksa cakap ni sebagai satu bentuk teguran. Tak ada masalah kita tulis buku nak bagi peringatan kepada masyarakat tentang bahaya hadis palsu dan sebagainya. Cuma dia kena ada satu lagi nilai tambah. Bukan setakat kita bagi tahu benda tu palsu, tetapi kita kena bagi tahu juga apakah pemahaman yang sebenar. Contoh macam Qatadah punya asar ni, kita baca terjemahan dia. Ketika mana iblis turun, lamma uhbita iblis, lalu dia berkata, wahai Tuhan, la'antani, engkau telah melaknat aku. Fama amali, maka apa amalanku? Maka kata Allah, as-sihru, sihir. Kemudian kata iblis, apa Quranku? Fama Quranu, fama Qurani. Qala asy-syi'ru. Maka kata Allah, syair. Quran kamu adalah syair. Qala fama kitabi. Kata iblis, apa kitabku? Qala al-washmu. Al-washmu ni merujuk kepada apa? Tatu ke? Kalau tak salah tatu lah kan? Al-washmu ni washama, washmun. Ya. Tanda, dia lebih pada macam tanda. Al-washmu ni maksudnya adna maksiyah, al-washimah asyarr wal adawah. Maknanya pemusuhan, kejahatan dan pemusuhan. Apakah kitabku? Dia kata, dia tanyakan, apakah kitabku? Dia kata pemusuhan. Al-washmu ni maknanya merujuk pada al-adawah. Qala fama ta'ami. Dia kata, apa makananku? Qala kullu maitah, setiap bangkai. Wama lam yuzkar ismullah alaih. Dan apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Ini makanan iblis. Kemudian kata iblis lagi, fama syarabi, apakah minumanku? Maka kata Allah, qala kullu muskirin, setiap yang memabukkan, itu minuman kamu. Qala fa aina maskani. Kata iblis, di mana tempat tinggalku? Qala al-aswaq, yakni pasar-pasar. Qala fama sauti. Kemudian kata iblis, tanya iblis, apakah suaraku? Qala al-mazamir, seruling-seruling. Qala fama masaidi. Kan? Dan apakah perangkap-perangkapku? Qala an-nisa. Jerangkap ataupun perangkap, yakni jala, ataupun kita masaidi, maknanya alat yang digunakan untuk memerangkap manusia. Apakah dia? An-nisa, kata Allah, wanita. So kat sini lah, kalau kita nisbahkan asar ini kepada Nabi, memang dia tidak ada sanad. Maknanya dia tidak sampai marfu' kepada Nabi. Sebab tu Imam Ibn Qayyim kata apa?
Hadha huwal ma'ruf fi hadha waqfuhu. Ini ma'ruf. Maknanya asar daripada Qatadah ni ma'ruf. Dan ma'ruf dari sudut maknanya ma'ruf ni maknanya dia diketahui. Dan dia adalah waqaf. Mauquf. Waqfuhu maknanya mauquf. Kau waqaf, mauquf. Maknanya dia terhenti kepada kita boleh guna mauquf ni kita boleh guna pada sahabat dan juga sebahagian salah gunakan juga pada rujuk kepada asar daripada tabi'in. So maknanya kebarangkalian tabi'in tu dapat daripada sahabat tu tinggi. So itu kita kena faham. Baik. Wa qad rawahu at-Tabarani fi mu'jamihi min hadits Abi Umamah marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam mu'jamnya daripada hadis Abi Umamah marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu riwayatnya kalau kita tengok balik ada inilah kritikan lah dari sudut sanad tu, biasalah kan. Tetapi kita nak tengok yang dia punya makna tadi. So Imam Ibnul Qayyim dia ambil makna. Kan? Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Maqayidish Syaitan wa Hiyalihi. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Maqayidish Syaitan wa Hiyalihi, dia bawa sanad dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dia punya asar itu ataupun hadis itu, dia punya lafaz dia lebih kuat. Inna iblis lamma unzila ila al-ardi qala ya rab anzaltani ila al-ard waj'altani rajiman faj'al li baitan. Qala al-hammam qala faj'al li majlisan qala al-aswaq wa majami' at-turuq wa majami' at-turuq qala faj'al li ta'aman qala kullu ma lam yadhkur isma Allah alayhi qala ij'al li sharaban qala kullu muskirin qala faj'al li mu'adhdhinan qala al-mizmar qala ij'al li qur'anan qala asy-syi'ru qala ij'al li kitaban qala al-washmu qala ij'al li hadithan qala al-kadhbu qala ij'al li rusulan qala al-kahana qala ij'al li masaid qala an-nisa. So ini Ibnu Qayyim kata riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya daripada Abi Umamah sampai kepada Rasulullah SAW. So maknanya dia, kalau kita tengok dari sudut sanad dia memang ada masalah. Tetapi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan pada pengakhiran tu, dia kata wa syawahidu hadzal athar katsirah fa kullu jumlatin minhu laha syahidun minas sunnati aw minal Quran. Setiap jumlah daripada asar ataupun hadis tu walaupun dia tak sahih, tapi setiap perkataan tu ada syawahid, ada penyokong daripada sunnah dan juga Quran. Ini orang yang liberal tak tahu. Ini orang yang anti hadis tak faham. Dia takkan pernah faham. Orang yang acah-acah liberal ke, orang yang anti hadis ke, Quraniun ke, dia tak tahu seni ni. Ahli sunnah je tahu. Orang yang alim macam Imam Ibnul Qayyim tahu. Macam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, ni pakar. Sebab tu kita kena mengaji daripada ulama dan ahli ilmu. Maknanya dengan merujuk kitab mereka, bukan kita buat pemahaman sendiri. Kita jumpa hadis tu, kita kata tak sahih, kita hukum dia tak sahih. Dengan tanpa neraca ilmu yang sahih. Maknanya tanpa maknanya kita melihat. Sebab tu bagus kita tahu tentang status satu asar, satu hadis tu, tak jadi masalah. Cuma kita kena bimbingan. Kena ada bimbingan juga. Kalau tak, kita akan itu yang jadi masalah. Dia kata tak sahih langsung, kemudian dia pun buang. Tak ada asal, tak ada sandaran. Pasal dia tak jumpa. Kan? Jadi apa lafaz hadis ni? Sesungguhnya iblis ketika diturunkan ke bumi, maka dia berkata, wahai Tuhan, Engkau telah menurunkan aku ke muka bumi. Engkau telah jadikan aku direjam, rajiman. Maka jadikan untukku sebuah rumah. Maka Allah kata kepada dia, Al-Hammam, maknanya tempat pemandian. Al-Hammam ni bukan tandas tau. Al-Hammam ni tempat pemandian umum. Kan? Qala faj'al li majlisan. So kita kena faham dalam konteks waktu tu. Nabi SAW zaman Rom, Parsi dan Roman Empire ni memang kebiasaan di Syam dan sebagainya itu banyak dibina hammam, pusat-pusat ataupun tempat-tempat pemandian umum. So itu orang Arab pun tahu bila mereka pergi Syam ada benda tu. So maknanya benda tu kita kata banyaklah
Jadi syaitan dikatakan tempat dia memang tempat buat kemandian umum, maknanya dibuka aurat-aurat tu. Macam tandas jugalah, sama. Kemudian katanya lagi faj'al li majlisan. Jadikan untukku tempat duduk majlis. Qala al-aswaq wa majami'ut turuq. Majami'ut turuq. Jadi pasar-pasar dan juga tempat berhimpunnya jalan-jalan. Faj'al li ta'aman. Kata Iblis lagi, jadikan untukku makanan. Kata Allah, kullu ma lam yuzkar ismullah alaihi. Setiap yang tak disebut nama Allah, maka itu makananmu. Makanan yang tak disebut nama Allah. Maknanya itu makanan iblis. Maknanya iblis, syaitan, yakni tentera-tentera dia ada nasib, ada bahagian daripada makanan. So itu semua tu ada syahid dalam sunnah. Baik, apa lagi? Ij'al li syaraban. Jadikan untukku minuman. Qala kullu muskirin. Kata Allah, setiap yang memabukkan. Kata iblis lagi, jadikan untukku muazzinan, tukang azan. Tukang azan kamu adalah apa? Penyeru-penyeru lah kan. Seruling-seruling. Dia kata iblis lagi, ij'al li Qur'anan. Jadikan kepadaku Qur'anan. Makna Qur'an ni bacaan. So kita kena faham, Quran syaitan tu, nama alat-alat hiburan ni dinamakan, atau nyanyian dan sebagainya dinamakan Quran syaitan. Dia maksud Quran tu dengan makna masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qur'anan. Maknanya dia masdar bagi bacaan. Dia bukan maksud Al-Quran. Macam Al-Quranul Karim. Kalamullah, bukan. So dia makna dari sudut bahasa. Quranul syaitan. Sebab tu dia ada idhafah. Quranul syaitan. Dia tak kata Quran, Al-Quran atau Alif Lam. Ta'rif. Tak ada. Dia nakirah. Dia nakirah, kemudian dia diidhafahkan kepada syaitan. Quranul syaitan maknanya bacaan syaitan. Dia kita kena faham kan. Jadi janganlah kita salah faham pula kan, bila orang kata Quran syaitan tu, syaitan ada Quran ke kan? Bukan maksud Quran yang khusus tu. Maknanya bacaan dia. Tu bacaan dia maknanya syair. Nyanyian termasuklah. Syair yang batil itu termasuk. Sebab tu kata dalam hadis tu disebut asy-syi'ru. Maknanya dia bukanlah semua bentuk syair. Kan? Tapi syair yang khusus. Maknanya al-umum yuridu bihil khusus, maknanya syair-syair yang mengajak kepada kebatilan. Kemudian kata lagi ij'al li hadisan. Jadikan kepadaku ucapan, perkataan, al-kadhibu, pendustaan. Itu ucapan kamu. Benda yang dusta tu adalah apa? Perkataan iblis. Ij'al li rusulan. Jadikan untukku utusan-utusan, rasul. Al-kahanah. Bomoh, dukun. Itu semua utusan syaitan, utusan iblis. Qala ja'al li masaid. Jadikan kepadaku perangkap-perangkap ataupun perangkap-perangkap. Yang ni an-nisa, wanita. Wanita ni adalah perangkap syaitan untuk menyesatkan manusia. So semua tu ada dalil daripada hadis. Setiap benda yang disebutkan tu ada dalil daripada Quran dengan hadis. Ibnu Qayyim kata. Contoh, Ibnu Qayyim bawa satu dalil. Ini seronok Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi ulama ahli sunnah ni, dia bukan cakap kosong kan, dia bawa dalil. Cuma kadang-kadang kita yang letih tak jumpa dalil. Kita letih tak jumpa dalil tu, letak belakang cerita lah. Sebab tu jangan cepat kita menghukum. Terus kita jumpa satu hadis tu tak sahih, terus kita kata tak sahih tu. Tak, hati-hati. Mungkin dia ada syawahid. So, sebab tu kena mengaji. Sebab tu kena pergi kelas. Kena pergi kuliah. Kena ambil ilmu daripada ahli sunnah. Kena ambil ilmu daripada ahli ilmu. Maknanya ahli sunnah. Sebab ahli sunnah, macam ulama-ulama yang karang kitab yang apa, macam Imam Ibn Qayyim ni, pakar dia doktor hati kan. Maknanya apa yang dia ucapkan itu ada sandaran. Cuma kita lah kadang-kadangnya dah malas dan sebagainya, tak jumpa kan, cari tak jumpa, Google pun tak jumpa kan, kan. Tapi nak bila tak jumpa tu patutnya wallahu a'lam lah, kan, la adri lah, saya tidak tahu, atau fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya orang yang tahu, ahli ilmu, bukan kita buat pandai-pandai. Jadi tanyalah, kalau apa dia, anda pun tengok ada apa dia
apa tu, Yayasan Taklim pun ada apa dia, Is'alna tu kan. Bertanyalah dekat situ. Kita ada Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad dan Ustaz apa dia, Abu Aisyah. Mereka boleh jawablah soalan-soalan tu. Tanya kalau tak tahu, tanya kat situ. Kan? Baik. Jadi Imam Ibn Qayyim dia bawa dalil satu-satu. Yang hadis yang kita kata yang tak sahih tadi dari sudut sanad, maknanya Imam Ibn Qayyim boleh buktikan dari sudut dalil. Maknanya dari Quran dengan sunnah. Itu ulama. Kita jumpa satu dalil, aduh, garu kepala lah. Macam mana ni? Apa canggah ke tak faham. Lepas tu kena mengaji, kena menuntut ilmu. Ilmu ni dia memang perlukan, kita kena minta tambah. Kita minta tambah. Mungkin kita kita baru tahu satu, ada satu part lagi yang kita akan tahu kemudian. Sebab tu jangan tergesa-gesa. Menuntut ilmu ni memang kena waktu yang tulus zaman. Suhbatul ustaz wa tulus zaman. Bersahabat dengan ustaz dan tulus zaman. Panjang. Kan? Panjang waktu dia. Bukan ringkas-ringkas, bukan sekejap saja. Jadi kalau kita tak faham tu, sabar. Tak apa, relax dulu dan sebagainya. Kemudian, tapi yang penting jangan putuskan menuntut ilmu. Kalau kita dah join program-program yang ada di Yayasan Taklim ni, contoh diploma ke, asasi ke apa ke, diploma macam-macam dah ada program-program yang ditawarkan. Kalau kita pening, ustaz ataupun guru kita tu mengajar kita pening lah, katakan ada topik yang kita pening tak boleh nak masuk contoh, jangan kita terus tinggalkan. Okey, tak apa, relax dulu, tak ada masalah. Rest, ambil masa dulu, rehat, relax dulu, tak ada masalah. Tapi jangan putuskan. Kalau putuskan tu dia masalah maknanya kita rugi. Ada benda yang mungkin kita terlepas pandang, kawan kita mungkin dia dah advance dalam dari sudut pengetahuan dia, dari sudut ilmu dia, pemahaman dia dah advance, kita mungkin keciciran. Orang hari ni tengok dari sudut duniawi saja. Tapi kita kena tengok dari sudut ukhrawi. Maknanya biarlah kita susah ataupun kita nampak mungkin orang tak pandang kita dari sudut duniawi, tapi dari sudut ukhrawi, dari sudut ilmu, dari sudut amalan, dari sudut, yalah, mungkin amalan kita pun tak banyak kan. Amalan kita pun tak. Jadi kita nak lawan dengan apa? Antaranya dengan ilmu. Maknanya kita nak kejar, maknanya pahala kan. Kalau kita mungkinlah kita ni sibuk dan sebagainya, kita nak kejar fadilat. Amalan ni banyak. Dan antara amalan yang memudahkan kita untuk masuk syurga adalah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Antara amalan yang paling mudah untuk kita masuk syurga, menuntut ilmu. Kadang-kadang orang terlepas pandang. Maknanya kita bersusah payah untuk hadir ke majlis ilmu, hadir secara fizikal ke, dengar online tu sebenarnya perlukan juhud, perlukan usaha. Itu kan. Peringatan juga anda ni, kita ni, kita yang bercakap ni pun peringatan untuk kita jugalah. Maknanya memang kita dah selesa secara online ni, kita senanglah, maknanya kita tak perlu nak kena dulu parking susah dan sebagainya. Sekarang ni tak ada alasan dah juga kan, sebab bangunan baru kita ni dah ada parking. Kan? Dah ada parking dan dah ada tempat yang cantik, yang sendiri kan. Jadi maknanya kemudahan tu dah ada. Cuma kita pakat-pakat doa, minta tolong ke Allah. Tu paling penting tu. Isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah tu dengan sabar dan salat. Sabar tu maknanya kita menahan diri kita daripada nak ikut hawa nafsu, kita lawan mujahadah, dan kita solat. Kita doa ke Allah Taala, solat. Kan? Orang yang bekerja itu mungkin atas dasar bekerja kan, tapi kalau orang yang memang nak datang tu kerana semata-mata nak dapat ilmu,
kan. Maknanya nak sampaikan ilmu, nak berkhidmat dengan ilmu, yang tu kita kena letak yang tu, yang maknanya susah sebenarnya nak cari. Maknanya orang hari ni kebanyakannya tak nampak kepentingan ilmu tu, kepentingan ilmu syariat, Quran dan Sunnah. Dan apa sahaja ilmu yang berkhidmat untuk Quran dan Sunnah, ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran, tajwid, tafsir, tadabbur, akidah, sirah, hadis, semua yang berkhidmat untuk Quran dan Sunnah. Itu kita kena pakat-pakat peringat. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Sebab kita hari ni kalau nak bincang masalah macam-macam, masalah itu, masalah ini, gejala sosial ini, kezaliman itu, ini banyak. Jadi antara yang dapat merehatkan hati kita adalah dengan menghadiri majlis, bertemu dengan ikhwah, sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara kita yang sama-sama menuntut ilmu dulu, mungkin kita lah lama tak jumpa. Jadi untuk eratkan silaturahim, untuk menghubungkan balik hubungan sesama kita, persaudaraan yang dibina di atas Islam, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, itu penting juga. Bila kita hadir ke majlis ilmu, kita jumpa lagi, mungkin ada mereka yang mungkin dah pergi, mungkin yang kita kata dah kembali ke rahmatullah, mungkin ada yang masih hidup lagi tapi kita mungkin tak perasan. Itu peluang yang terbaik lah. Anda sendiri pun terang cakap, kita banyak bila online ni kita tidak berhubung dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita tu, maknanya secara fizikal tu agak kurang dah. Dan memanglah kita kata macam-macam cabaran kita hari ini, tetapi itu antara wasilah juga untuk kita nak mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu selingan lagi, tak apa. Kita nak nak buka kuliah baru, dan kuliah asatizah kita yang lain pun, ustaz-ustaz kita yang lain pun ada dah, mungkin dah dikhabarkan bila tarikh-tarikhnya itu, maka kita ikutilah pemberitahuan ataupun iklan yang datang daripada pihak admin tu. Ala kulli hal, kita minta Allah Taala berkati apa sahaja yang usaha untuk menyebarkan ilmu dan taklim. Baik. Syahid yang pertama, okey. Bukti yang pertama, dalil yang pertama yang menyokong, ni penting Bukti yang pertama yang menyokong kenyataan ataupun jumlah yang ada dalam hadis yang kita bacakan tadi, faqaunus sihri min amali syaitan syahiduhu qauluhu ta'ala. Sihir itu adalah amalan syaitan. Dalilnya, syahidnya, penyokongnya firman Allah Ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Surah Al-Baqarah ayat 100. Orang yang mengaji hadis, orang yang mengaji asar, orang yang mengaji manhaj salaf, orang yang mengaji asar daripada tabi'in, sahabat Nabi, dia takkan tinggalkan Quran. Dia akan tepati Al-Quran. Orang yang mengaji hadis, dia akan menepati Quran. Orang yang mengaji asar salaf, dia akan menepati Quran. Orang yang mengaji akidah salaf, dia akan menepati Al-Quran. Percayalah cakap anda. Tapi sebaliknya, kalau kita mengaji Quran saja, belum tentu. Ini kaedah pegang. Ini kita buktikan ni. Ada dalam Quran. Apa saja hadis, walaupun hadis tu dhaif ke, dhaif jiddan sekalipun ataupun maudhu' sekalipun, kalau benda tu ada dalam Quran, dia ada dalam Quran. Kadang-kadang orang takut nak mengaji hadis ni pasal dia kata, takutlah ustaz, tak faham ada hadis ni, macam ni kami dah berusia, kami dah tua, tak mau, kami malas nak ambil tahu tentang dhaif apa semua ni. Tak, bukan kita nak suruh kita sendiri takhrij hadis, cari hadis. Tak. Cuma dengar penjelasan daripada asatizah, penjelasan daripada ahli ilmu, guru-guru kita. Sebenarnya susah. Anda cakap terus terang, kalau kita tak guna kitab Imam Ibn Qayyim ni, susah tau. Sebab itu kita pakai kitab. Bila kita pakai kitab, ulama yang tulis tu, dia dah mempermudahkan jalan kita. Kalau anda nak cari sendiri ni,
Anda kena buka satu-satu kitab belakang. Kitab hadis, Anda kena cek. Takhrij hadis, Anda kena cek dalam Kutubus Sittah dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita ada macam-macam aplikasi boleh membantu kita. Tetapi kok mana pun kita nak hati kita tenteram dan sebagainya, kadang-kadang mungkin boleh jadi tersalah cetakan dan sebagainya. Kita tetap kena rujuk kitab asal. Susah. Mengajar ilmu agama ni bukan goyang kaki. Sebab itu anda tak berapa setuju orang yang mempelekehkan orang yang mengajar subjek agama. Susah sebenarnya. Tanggungjawab berat. Tanyalah guru-guru kita. Bukan senang. Berjaga malam. Bukannya macam penceramah popular kan, maknanya goreng-goreng je, tak. Maknanya nak kena rujuk dulu ini, kena pastikan sahih ke tak dulu, kemudian atas penjelasan ulama. Dan kadang-kadang mereka ringkaskan. Dan kita tinggal dengar. Kita tinggal dengar dan nak hadir majlis ilmu. Susah sebenarnya. Kalau sekarang kan orang suka tunjuk macam mana apa dia orang panggil, di sebalik tabir kan orang suka tengok di sebalik tabir. Kalau anda nak buat video di sebalik tabir menjadi seorang guru agama, kita boleh buat nanti, tapi tak maulah, kita tak maulah tunjuk apa yang kesusahan kita kan. Tapi kalau nak tunjuk, susah, bukan senang. Sebab tu ilmu ni dia nak dapat ilmu ni, dia tak boleh innamal ilmu laisa bi rahatil jasad. Ilmu ni takkan la yanalul ilm bi rahatil jasad. Ilmu ni takkan boleh dicapai dengan jasad yang bersantai-santai, rehat-rehat, baring-baring. Kan? Kita nak bagi tahu dahsyatnya. Memanglah kita nampak macam mudah kan, buka kitab, kemudian kita syarah, tapi diperlukan pembacaan, diperlukan rujukan. Bukan kita goreng macam tu saja. Sebab tu bila kita pilih kitab macam kitab Ibnul Qayyim, kitab ini ulama-ulama ahli sunnah, dia dah mempermudahkan. Sebab tu jangan pelekeh. Jangan sesekali kita memperlekehkan tugas, tanggungjawab orang-orang yang mengajar agama ni. Jangan ingat mereka yang ajar agama ni hanya nakkan duit, hanya nakkan bayaran. Tidak. Kalau nakkan bayaran ni, kita kata kita tak boleh buat benda lain. Tapi kerana passion, kerana mereka nak mengajar, kerana Allah Ta'ala bagi mereka semangat untuk mengajar. Kan? Ana cakap dekat anak-anak. Anak-anak ada sekali tu tak ada kelas. Tak ada kelas, maknanya satu hari tu tak ada kelas. Lepas tu anak-anak tengok anak ni baca kitab dan sebagainya, tapi anak jadi, mungkin dia tengok anak lain sikit. Kan? Dia kata Abi tak ada kelas. Dia tanya Abi tak ada kelas. Yang 2 tahun tu dia tanya Abi tak sajar. Sajar tu ajarlah, taklim. Abi tak sajar. Sebab dia pelik, sebab tengok kita tak ada kelas. Sebab kita buat rakaman kan. Dia tengok pelik kita tak ada kelas. Sebab kita baca kitab, duduk, kita belek-belek kitab sikit. Dia kata, Abi tak sajar. Dia tanya dia pelik kita tak mengajar. Lepas tu Anda jawab kat dia, tak, Abi mengajar. Sebab dia Abi baca ni, Abi mengajar. Abi ni kalau tak mengajar, Abi mati. Anda buat lawak lah. Nak kata kalau Abi tak mengajar, Abi mati. Mati apa maksudnya? Kita tak boleh hidup. Tak boleh hidup apa? Hati kita matilah maksudnya. Itu maksudnya. Kan? Maknanya kalau kita tak mengajar tu, maknanya matilah ilmu kita. Tak disebarkan ilmu. Maknanya dia bayangkan, maknanya kita ada ilmu, kita tak sebarkan, mati lah. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan bin Uyainah salaf dulu, bila mereka pergi dekat satu tempat, kampung ke bandar ke tempat, mereka akan tanya, ada tak majlis ilmu? Kalau tak ada majlis ilmu, mereka kata aku nak belah, aku nak tinggalkan tempat ni. Maknanya tempat ni tak ada kebaikan. Itu pentingnya kita menghidupkan majlis ilmu. Tak kira online ke,
Sekarang ni online kan, ada online dan sebagainya. On-site ke, tak kira. Dia termasuk. Sebab kita tengok hari ni orang yang sesat-sesat, mengajar ngarut-ngarut ni banyak ramai. Jadi kita tak boleh mengambil pendekatan kita ke belakang. Tak sepatutnya kita kena banyakkan. Banyakkan. Sebab ya, kita kata kita maknanya usia kita ni tak panjang. Kan? Jadi dengan kita menyampaikan ilmu dengan apa saja wasilah, maka itu sebenarnya antara sebab yang boleh memanjangkan usia kita. Memanjangkan usia kita dari sudut amalan kita. Maknanya kita masuk kubur nanti, maknanya ilmu kita berterusan. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Maknanya orang yang bersengkang mata, bukan kata yang mengajar saja, hak yang buat rakaman, buat recording, ni kita kena beringat ni, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mereka yang tolong, mereka yang berkhidmat, termasuklah orang yang menginfakkan harta bendanya, dapat saham. Semua dapat bahagian masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakan setiap di kalangan kalian tu beramal berdasarkan niatnya, berdasarkan apa yang Allah mudahkan. Ada orang dia infak. Dengan infak harta bendanya tu, walaupun dia tidak hadir ke majlis ilmu sekalipun, tapi infak dia tu berterusan, dia akan dapat saham atas ilmu yang disebarkan. Mereka yang menyampaikan ilmu, itu pahala dia. Mereka yang tolong tolong ustaz buat rakaman video ke, tolong ejah-ejah, dapat pahala. Dan tu kita, yang penting ada ihtisab. Ada ihtisab tu maknanya kita nakkan pahala. Ihtisab. Kan? Allahul musta'an. Jadi zaman sekarang ni orang nampak yalah, orang nampak lekeh lah, mengajar agama ni, orang nampak macam tak seronok. Tak, kita kena perbetulkan. Memanglah mungkin tak menjadi kaya raya macam orang yang buat macam-macam mewah. Kita tak kerja benda tu. Tapi yang penting sekali kita nak hidupkan ilmu. Hidupkan ilmu. Maknanya sekarang ni anda tak nampak lah benda fitnah yang banyak sekarang ni, bergelora dengan macam-macam fitnah. Tak boleh nak diatasi melainkan dengan ilmu. Melainkan dengan kita terus menyebarkan ilmu. Menjadi ejen yang menyebarkan majlis ilmu. Walaupun mungkin lepas ni on-site kan, dah buat on-site, jangan juga kita maknanya kita abaikan dari sudut online. Maknanya online tu juga adalah satu wasilah yang kita tak boleh abaikan. Maknanya on-site ada on-site, maknanya orang yang hadir, memang tak nafikan kita semua ni al-insanu madaniyu bit-tab'i, kata Ibn Khaldun. Manusia ni dia madaniyun bit-tab'i, maknanya dia nak bersosial. Kita tak boleh nafikan benda tu. Bila bangunan kita siap ni, maknanya orang nak datang untuk nak bertemu dengan sahabat-sahabat sepengajian yang lama, yang baru dan sebagainya, nak mendidik orang-orang, anak-anak muda kita, kemudian nak dia mengeratkan hubungan ukhuwah, persaudaraan atas dasar ilmu, mengaji, menuntut ilmu, baca Quran. Itu penting tu, kan? Kita tak boleh nak nafikan atau dulu. Dari sudut penyampaian dari sudut online tu pun perlu ada, kerana dia dapat memberikan dia dapat menyampaikan lagi ilmu tu dengan lebih luas. Tu dia kena seimbang lah. Jadi kita pakat-pakat tolong, pakat-pakat kita bantu support apa yang kita mampu. Kan? Baik. Jadi tadi surah Al-Baqarah ayat 102. Itu dalil. So itu dalil yang pertama yang menyokong hadis tadi. Kemudian kita akan bincang dalam kelas akan datang dalil daripada hadis yang sahih. Subhanallah, Imam Ibn Qayyim dibawa Quran, kemudian dibawa dalil daripada hadis. Jadi riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya tentang menunjukkan syair itu adalah Quran iblis atau Quran syaitan atau Quran iblis, kita akan bincang insya-Allah pada kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.